Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Dengan rahmatnya kita dipertemukan dalam majlis pada hari ini. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kesudahan. Terima kasih diucapkan kepada pihak penganjuran yang sudi menjemput saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam pidato sempena Hari Anti Rasuah Antarabangsa pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini akan membincangkan satu tajuk yang agak signifikan dengan situasi dan realiti semasa masyarakat Islam, terutamanya di negara Malaysia yang kita kasihi ini, iaitu impak rasuah kepada pertumbuhan ekonomi di negara Islam. Tajuk ini menunjukkan bahawa rasuah yang berleluasa tidak baik untuk perkembangan ekonomi negara. Oleh itu, para penggubah dasar perlu berusaha membanteras rasuah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi. Maka, ia telah menjadi kewajipan kita dalam mengubah diri dengan menolak rasuah serta mencegahnya. Sebelum saya memulakan pidato, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Jalan-jalan ke Pekan Kuah, singgah sebentar membeli bidara. Marilah bersama banteras rasuah. Apa itu rasuah? Rasuah secara umumnya berasal dari perkataan Arab iaitu yang berbunyi al-rishwah. Dalam Al-Quran, ia merupakan salah satu perbuatan yang boleh dianggap sebagai satu jenayah batil dan amatlah tidak boleh di dalam Islam. Ibnu Al-Athir pula menyebut al-rishwah adalah sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan atau hajat dengan cara pujukan. Menurut perspektif dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, selain dari perbuatan yang jelas, memberi dan menerima sogokan, mengambil dan memberi sogokan yang tidak sepatutnya diberi, melalui salah guna kuasa atau campur tangan dengan motif yang tidak betul juga boleh dianggap sebagai rasuah. Rasuah melalui perspektif Islam pula bermaksud sogokan, wang suap atau yang seumpama dengan tujuan yang satu, iaitu agar pihak-pihak tertentu dapat menguruskan dan menyelesaikan sesuatu hal yang dikehendaki dengan segera dan menguntungkannya. Berhubung dengan persoalan ini, hadis Nabi SAW ada mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang memberi sogokan dan orang yang menerima sogokan dalam soal hukum menghukum. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sumber dan hal ihwal Islam Sabah iaitu Bahis, Ibnu Mas'ud telah menafsirkan ayat ini di atas seperti berikut, iaitu sogokan adalah rasuah. Dapat berlaku, sogokan rasuah ni dapat berlaku pada tiap-tiap sesuatu. Barang siapa yang telah memberi sesuatu pemberian dalam sesuatu pembelaan kepada seseorang supaya pembelaan itu dapat mengembalikan hak yang hak atau yang menolak kezaliman, iaitu aniaya, lantas diterimanya, maka pemberian itu dinamakan sogokan juga. Para hadirin yang dimuliakan, perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, tiada sesiapa akan dapat mengagak tindakan seseorang atau hasil daripada sesuatu rancangan untuk masa depan. Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan profesional yang ada. Kegiatan rasuah akan menghakis kepercayaan orang adab cerdik pandai negara kita. Selain itu, pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Umpamanya, jika cuai terhadap sesuatu yang telah ditentukan, maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah. Pengharaman rasuah adalah jelas sama ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Larangan rasuah dalam Al-Quran diambil daripada celaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kaum Yahudi yang biasa mengambil rasuah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suh. Maksudnya, mereka sangat suka mendengar berita-berita dusta, sangat suka memakan segala yang haram, iaitu rasuah dan sebagainya.
Imam Al-Baghawi menjelaskan ayat ini turun berkenaan para hakim Yahudi iaitu Ka'ab Al-Ashraf dan yang sepertinya. Mereka menerima rasuah dan memutuskan hukum untuk memenangkan orang yang merasuah mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sementara itu, punca berlakunya rasuah adalah daripada kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi. Sikap mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi. Adapun kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucak-kacir. Akibatnya, ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara, seperti yang berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos daripada tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak terbendung. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, pada waktu yang sama, langkah yang boleh diambil bagi mengatasi isu rasuah ialah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu bencikan rasuah, sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau kerajaan, bahkan sesiapa pun, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Hadirin pencetus minda, perlu kita menekankan bahawa rasuah dalam sistem pendidikan, benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik benci akan rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Sistem pendidikan akan membentuk generasi yang akan dengan bebas daripada rasuah. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, pada waktu yang sama, langkah yang boleh diambil bagi mengatasi isu rasuah ialah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Apabila setiap individu bencikan rasuah, sama ada rakyat biasa, pemimpin, peniaga atau jentera kerajaan, bahkan sesiapa pun, maka amalan rasuah dapat diatasi. Kekuatan iman dan jati diri dapat menangkis habuan rasuah sekalipun tiada sesiapa yang tahu dan peluang terbuka luas di hadapan mata. Hadirin pencetus minda bijaksana, perlu kita menekankan bahawa rasuah dalam sistem pendidikan, benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi yang dididik benci rasuah akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Oleh yang demikian, sistem pendidikan akan membentuk generasi yang akan datang yang bebas daripada rasuah. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, ketahuilah apabila berlakunya peningkatan dalam rasuah, secara tidak langsung ia akan membawa kepada penurunan pertumbuhan ekonomi KDNK negara Malaysia. Oleh itu, pihak kerajaan Malaysia perlulah memastikan rasuah dapat diatasi dengan menggerakkan jentera kerajaan yang terdiri pihak berkuasa tempatan untuk memantau aktiviti rasuah kerana kebanyakan penlibatan aktiviti rasuah ini adalah terdiri daripada kalangan penjawat awam yang berpangkat besar. Implikasi dasar ini patut diamalkan oleh negara yang mana kesan rasuah mengurangkan pertumbuhan ekonomi. Antara implikasi yang boleh dilakukan ialah dengan melakukan pembaharuan dalam arena politik untuk mengurangkan penyewelengan politik dan menghapuskan peluang untuk melakukan sebarang aktiviti rasuah. Kemudian, perlu juga memperkukuhkan institusi persamaan undang-undang terutamanya SPRM, Badan Kehakiman dan Polis.
Penguatkuasaan mereka perlu diwujudkan secara terang untuk memastikan kepercayaan orang ramai terhadap institusi-institusi tersebut. Selain itu, menegakkan kedaulatan undang-undang tanpa rasa takut atau pilih kasih, terutamanya kes-kes yang serius. Dan ianya tidak seharusnya mempunyai gugur pendakwaan secara sewenang-wenangnya. Akhir kata, marilah sama-sama kita bertekad untuk menghindarkan dari sebarang bentuk rasuah, tetapi sebaliknya membina jati diri, integriti dan keamanahan yang unggul. Semoga negara kita bebas dari sebarang bentuk rasuah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.